Seterusnya, dijemput berangka anak sudok dari Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, Miri Sarawak untuk membentangkan kajian bertajuk Meningkatkan Kemahiran Melukis Objek dalam kalangan pelajar seni visual semester 2 STPM. Salam sejahtera, saya Cikgu Berangka Anak Sudok dari Kolej Tun Datuk Tunku Haji Bujang Miri akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Melukis Objek dalam kalangan pelajar seni visual semester 2 STPM. Kajian ini telah dibuat oleh Unit Seni Visual Kolej Tun Datuk Tunku Haji Bujang yang dibantu oleh Cikgu Tembi bin Murni. Mari kita lihat abstrak kajian ini. Kajian tindakan ini dilaksanakan bagi mengkaji keberkesanan pengaplikasian kaedah gabungan setting bagi meningkatkan kemahiran melukis objek setting dalam kalangan pelajar mata pelajaran seni visual. Kajian ini dilaksanakan dalam kalangan pelajar kelas mata pelajaran seni visual semester 2 STPM 2023 di Kolej Tun Datuk Tunku Haji Bujang Miri. Seramai 20 orang pelajar terlibat bagi membantu pengkaji untuk mendapatkan data dengan menggunakan beberapa jenis instrumen iaitu pra-ujian, pemerhatian ataupun analisis dokumen tugasan dan juga soal selidik. Analisis data dibuat dengan menggunakan kaedah analisis deskriptif bagi menghuraikan data yang diperolehi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan terhadap pencapaian pelajar selepas pengaplikasian kaedah gabungan setting diperkenalkan. Kaedah ini dapat membantu pelajar menguasai rupa bentuk objek berasingan sebelum menghasilkan lukisan secara gabungan sejumlah objek ataupun objek setting. Pelaksanaan kaedah juga melibatkan aktiviti berkumpulan iaitu bimbingan rakan sebaya. Dapat dilihat turut membantu pelajar terdorong untuk meningkatkan kemahiran masing-masing. Penggunaan kaedah gabungan setting ini sebagai satu intervensi baru yang diterokai dalam usaha meningkatkan perkembangan kemahiran dan juga penguasaan pelajar dalam mata pelajaran seni visual STPM secara umumnya. Refleksi pengajaran dan pembelajaran isu yang lain dapat dilihat di sini. Kita daripada pengalaman ataupun pemerhatian ujian setelah mengajar kelas selama 2 bulan dan setelah melalui pelbagai aktiviti seperti kemahiran asas melukis dan kemahiran melukis satu objek hingga 6 jenis objek, didapati mereka masih kurang menguasai kemahiran melukis objek, terutamanya setting yang melibatkan lebih daripada satu objek. Penguasaan ini melibatkan aspek kadar banding, logik rupa dan juga ruang ilusi serta perspektif objek. Hal ini berpunca daripada kegagalan menguasai kemahiran meneroka sifat objek dan kurang latihan yang berterusan. Kegagalan pelajar menguasai kemahiran melukis objek ini kerana sikap mereka sambil lewat terhadap mata pelajaran seni visual. Yang kedua, kurang fokus semasa sesi pengajaran ataupun dan pemudah cara dilaksanakan di dalam kelas. Tidak berlatih melukis secara berterusan.
Yang keempat, tidak menguasai sifat objek. Yang kelima, malu merujuk guru. Jadi sebalik situasi itu, unit seni visual cuba menilai diri juga dan menyenaraikan masalah yang mungkin berpunca dari kelemahan cikgu-cikgu sendiri, terutamanya unit seni lah. Seperti yang disenaraikan di situ, yang pertama mengajar sekadar sok sendiri tanpa mempedulikan tahap latar belakang dan kepahaman pelajar. Yang kedua, anggapan pelajar telah faham apabila tiada yang bertanya selepas PDPC dilaksanakan. Yang ketiga, pelajar takut untuk bertanya kerana personaliti unit seni ini, guru-guru dia yang agak tegas dan kurang ciri kecindanan bila melaksanakan PDPC. Okey, berdasarkan situasi berkenaan, unit seni visual dia sedar bahawa masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarutan. Memandangkan pelajar akan menghadapi peperiksaan semester 2 STPM yang telah mereka dudukilah. Unit seni akan membantu pelajar mengatasi masalah yang telah diaplikasikan dengan cara mengubah kebiasaan ketika mengajar. Unit seni bercadang mengimplikasikan teknik pembelajaran secara berkumpulan ataupun bekerjasama dengan menggunakan kaedah gabungan. Fokus kajian berdasarkan pemerhatian dan penilaian pelajar tidak bersungguh-sungguh dan menguasai teknik yang betul serta kurang kemahiran penerokaan menjadi punca utama keputusan memberangsangkan diperolehi. Kurang memberangsangkan diperolehi lah. Yang kedua, mereka yang memperolehi grade C+ dan ke bawah adalah dalam kalangan pelajar yang tidak berlatih ataupun bersungguh-sungguh dalam menerokai idea tugasan dalam soalan yang telah diberikan. Jika tidak ditangani dengan segera, kesan akan terus mengamalkan sikap sambil lewa dan kurang kreatif itu. Kesan daripada pelajar itulah. Pelajar juga akan melihat peluang memperolehi grade yang baik dalam mata pelajaran seni visual semester 2 ini, dan jika langkah penambahbaikan tidak dilakukan, pelajar tidak akan berhasil dengan menjadikan seni semester 2 ini membantu mereka meningkatkan pointer mereka lah. Iaitu kalau kita lihat di sini, wajaran untuk semester 2 adalah 35% dalam STPM sebenar. Oleh itu, unit seni visual akan cuba mengatasi masalah penguasaan kemahiran melukis objek dalam kalangan pelajar seni visual semester 2 dan membimbing mereka dengan menggunakan kaedah gabungan setting untuk meningkatkan pencapaian sebaik yang boleh. Objektif kajian, kita dapat dua, objektif am dan objektif khusus. Am itu adalah berkaitan dengan tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran melukis objek menggunakan teknik gabungan setting bagi meningkatkan pencapaian pelajar dalam semester 2. Manakala objektif khusus itu dia meningkatkan peratus pelajar lulus grade B lah ke atas sekurang-kurangnya 7 orang. Dalam responden kita 20 orang pelajar, 7 lelaki dan juga 13 perempuan. Berbanding dengan 3 orang di sini, berbanding 3 orang 15% dalam ujian diagnostik yang telah dilaksanakan. Yang kedua, mencapai 100% pelajar lulus dalam peperiksaan mata pelajaran seni visual semester 2. Ini memang selalu mendapat sasaran lah. Yang ketiga, melahirkan 2 orang pelajar memperolehi grade A ataupun A- ataupun A dalam
semester 2. Kumpulan sasaran seperti mana yang telah sedia maklum, 7 lelaki dan 13 perempuan, iaitu dari kelas tingkatan 6 semester 2 Sains Sosial B. Pelaksanaan kajian. Tinjauan masalah. Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini, tinjauan terhadap masalah telah dibuat untuk bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti 3 perkara ini. 3 instrumen ini iaitu pra-ujian, permatian, soal selidik. Yang pertama berkaitan dengan pra-ujian. Pengetahuan pelajar dalam penguasaan kemahiran melukis. Pelajar diuji untuk mengetahui masalah yang dihadapi mereka. Yang kedua, pemerhatian. Pemerhatian ini adalah semakan hasil tugasan yang dibuat bagi mendapat gambaran terhadap penguasaan pelajar. Iaitu kita secara tidak langsung melihat tingkah laku pelajar sebelum dan selepas setiap tugasan dan ujian yang diperhatikan. Soal selidik. Pelajar diberi borang soal selidik sebelum dan selepas kaedah gabungan setting dijalankan. Perbezaan pandangan penguasaan kemahiran dapat menjelaskan sama ada kaedah yang diberikan berkesan ataupun tidak. Ini adalah analisis tinjauan berkaitan dengan pra-ujian. Didapati pengetahuan ataupun kemahiran pelajar dalam melukis objek itu menunjukkan tahap yang kurang memberasakan. Ini adalah dapatan daripada ujian diagnostik ataupun MOOC 2 dalam semasa mereka menduduki ujian peringkat sekolah lah, membuktikan pengetahuan dalam kemahiran sedia ada pelajar. Yang kita boleh lihat di sini inilah peratus yang mana di mana tahap penguasaan pelajar. Analisis masalah. Pemerhatian. Pemerhatian yang dibuat didapati bahawa sebahagian pelajar tidak ataupun kurang mahir dan kurang daya peneroka semasa melukis ataupun menjawab soalan. Sebahagian pelajar juga kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan yang diberikan di dalam kelas. Semasa semakan hasil tugasan dalam sesi PDPC juga menunjukkan ada dalam kalangan pelajar yang tidak menghantar tugasan untuk disemak. Dalam soal selidik ini kita boleh lihat soal selidik dilaksanakan sebelum kaedah dijalankan. Soal selidik ini berperanan untuk mengesan pengalaman sedia ada dan juga kesiapsiagaan pelajar untuk mata pelajaran seni visual semester 2. Yang pertama, dapatan menunjukkan ada pelajar yang tidak mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual peringkat SPM. Mereka tidak ada asas tu. Mereka tidak mengambil mata pelajaran di peringkat SPM. Bidang terjun saja tu. Selain itu, terdapat juga pelajar yang mengambil seni visual tetapi kurang mahir melukis dan ada juga pelajar yang mengambil seni visual kerana mengikut rakan. Iaitu di peringkat STPM lah. Mereka ikut rakan mereka. Tidak ada pilihan. Yang ketiga, terdapat juga pelajar yang mahu mengambil seni visual ini dengan anggapan mata pelajaran ini lebih senang, santai berbanding dengan mata pelajaran lain. Padahalnya, di sebaliknya lah, kesukaran mereka menguasai teknik-teknik lukisan dan juga kemahiran melukis. Hasil soal selidik ini akan digunakan selepas pasca ujian kedua nanti untuk mengukur perubahan dari segi perubahan pelajar terhadap kemahiran dan tingkah laku pelajar. Perbezaan penguasaan kemahiran, pengetahuan dan tingkah laku akan dapat menjelaskan sama ada kaedah yang digunakan berkesan ataupun tidak. Ini adalah aktiviti tindakan rawatan yang dilaksanakan oleh unit seni visual. Yang pertama, aktiviti kumpulan. Aktiviti 1 mewujudkan 4 kumpulan yang diketuai oleh pelajar yang memperolehi grade yang terbaik dalam ujian diagnostik
dan juga dianggotai oleh 4 ahli tersebut. Dia diketuai oleh seorang yang mahir lah. Aktiviti yang kedua, mengadakan sesi soal selidik sebelum teknik gabung setting ini dijalankan. Kita kena pasti kita menyoal pelajar apakah bagaimana mengimplikasikan teknik lukisan dalam objek yang ingin mereka lukis. Yang ketiga, aktiviti yang ketiga melaksanakan teknik gabungan setting dalam beberapa siri PDPC. Ini dilaksanakan berterusan. Aktiviti yang keempat, menjalankan soal selidik selepas teknik gabungan setting dilaksanakan. Daripada responden itu tadi, kita lihat sama ada pelajar faham ke tidak apa yang mereka dapat daripada rakan-rakan dan juga guru. Lepas itu membuat keputusan diagnostik ini iaitu peperiksaan dengan keputusan sebenar. Peperiksaan sebenar mata pelajaran seni visual semester 2 STPM tahun 2023. Rawatan yang kedua, ini adalah langkah secara individu. Mereka yang mana akan diberikan kepada pelajar. Yang pertama, semua pelajar melukis objek secara bahasingan. Mereka dikenaki melukis secara bahasingan. Langkah kedua, semua pelajar melukis objek bahasingan secara setting. Objek itu akan diletakkan di hadapan mereka. Mereka akan melukis mengikut bentuk sifat objek tersebut. Yang ketiga, pelajar duduk dalam kumpulan. Selepas mereka menguasai langkah 1 dan 2 ini, mereka akan duduk dalam kumpulan. Dalam kumpulan itu, mereka diberi tugasan untuk mengkritik. Mereka diberi tugasan untuk mengkritik hasil kerja karya mereka sendiri. Selain kesinambungan daripada itu, sesi penambahbaikan teknik melukis objek, mereka dibantu oleh rakan-rakan yang lain. Sehinggalah langkah yang ke-6 iaitu rumusan PDPC yang dibuat oleh guru. Untuk rawatan yang ketiga, unit seni visual Kolej Tun Datuk Tunku Haji Bujang memecahkan pelajar tersebut kepada 4 kumpulan. Inilah nama-nama kumpulan, arca, lukisan, cetakan, catatan. Seperti mana kaedah rawatan ini, mereka akan diberikan oleh seperti mana yang langkah yang kedua tadi, mereka akan dibimbing oleh seorang pelajar yang dianggap boleh menguasai teknik-teknik lukisan. 1, 2, 3 dan 4 ini, mereka ada 4 orang pelajar yang boleh membantu pelajar-pelajar dalam kumpulan berkenaan. Mereka akan duduk bersama dalam kumpulan tersebut. Cadangan kajian seterusnya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelajar dan mengurangkan kekeliruan menggunakan kaedah gabungan setting. Selama ini, unit seni hanya tertumpu kepada tugasan individu saja tanpa menyedari kaedah berkumpulan sebenarnya boleh membantu meningkatkan pelajar dalam melukis objek setting. Unit seni akan berusaha meningkatkan, mengimplikasikan bersama kaedah lain yang berkesan untuk meningkatkan kualiti pencapaian pelajar. Pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi permulaan kepada kaedah yang lebih baik pada masa hadapan. Yang ketiga, aspek lain perlu melihat upaya latar dan kesediaan pelajar untuk melaksanakan tindakan dalam PDPC agar tidak terjadi situasi seperti mencurah air pada daun keladi ataupun soal sendirilah. Ini lebih kepada refleksi kepada guru-guru. Rumusan kajian. Yang pertama, pelajar telah dapat gambaran pemahaman dan kemahiran mereka tentang cara melukis objek-objek yang memiliki hubungan perspektif dan juga ruang ilusi. Pelajar juga telah dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap kepekaan
terhadap nilai cahaya berdasarkan objek dalam melukis objek setting dengan dibantu oleh rakan yang telah menguasainya. Yang ketiga, dalam situasi ini, rakan pelajar yang telah dan cepat menguasai kemahiran melukis objek setting, kita anggap dia sebagai guru muda lah, yang mana mereka program guru muda ini mereka membantu, mereka mahir, telah menguasai kemahiran melukis, teknik lukisan, membantu pelajar-pelajar yang lemah. Amat penting untuk membantu pelajar yang tiada ataupun kurang mahir. Lebih mudah mempelajari dan menguasai kaedah ini dengan bahasa komunikasi mereka. Kesimpulannya, kajian tindakan merupakan satu kaedah dalam usaha pelbagai pihak, terutamanya warga pendidik seperti guru, dalam memikirkan kaedah alternatif mendepani isu semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Saya Cikgu Berangkat Anak Sudok dari Kolej Tunku Datuk Haji Bujang menamatkan kajian tindakan saya ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Berangkat Anak Sudok atas pembentangan sebentar tadi. Terdapat sesi soal jawab selama 5 minit selepas setiap pembentangan. Soalan boleh diajukan melalui chat box YouTube.